السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا مما جهلنا وذكرنا مما نسينا. اللهم فقهنا في الدين يا رب، يسر ولا تعسر ربي تمم الخير. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua alhamdulillah kepada semua jemaah Surau An-Nur Bandar Puteri Kelang. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik hidayah inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini dapat sama-sama kita menyambung kuliah live FB Surau An-Nur Bandar Puteri Kelang pada malam ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita, agar Allah Subhanahu wa taala mengekalkan hidayah dalam diri kita hinggalah ke akhir hayat kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada malam ini kita sambung bagi yang ada kitab pada muka surat 294 ya, muka surat 294. Kita terus ke dalam kitab, sambungan kitab tafsir ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu. Qal musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Berkata pengarang kitab Abu Talib Al-Makki berkata dalam kitabnya Quds Al-Qulub seperti berikut: ketahuilah bahawa kesabaran itu menjadi penyebab masuk ke dalam syurga. Jadi kesabaran ini, sifat sabar ini, ianya menjadi sebab seseorang itu dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana ahli syurga memasuki syurga, orang beriman bila mana dia memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapat ucapan, dia mendapat kata ala-aluan, kata ala-aluan daripada para malaikat, iaitu para malaikat berkata, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Salamun alaikum, salam sejahtera, salam sejahtera kepada ahli syurga yang memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesabaran inilah menjadi sebab masuknya seseorang itu ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Penyebab keselamatan dari api neraka. Sifat sabar ini juga menyelamatkan seseorang itu daripada azab api neraka. Kerana disebutkan dalam suatu hadis, kenapa kesabaran ini menjadi sebab seseorang itu masuk ke dalam syurga, dan kenapa sifat sabar ini menjadi sebab seseorang itu selamat daripada api neraka. Dalam satu hadis yang berbunyi, yang mafhumnya, syurga dikelilingi dengan sesuatu yang dibenci. Syurga ini, dia ini dikelilingi perkara-perkara yang dibenci. Maksudnya syurga ni
syurga ini untuk mereka yang beriman kepada Allah. Syurga ini untuk mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala ini, untuk kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang yang sabar ni, segala perintah Allah Subhanahu wa taala dia laksanakan dengan sabar, dengan penuh kesabaran. Dia taat segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, nak masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala ini, maka kena bersabar mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ketaatan kepada Allah taala ni, maknanya orang tak suka, orang benci. Solat, solat tak ramai orang yang boleh solat. Ataupun untuk membaca Al-Quran, untuk baca Al-Quran, untuk taat segala titah perintah Allah Subhanahu wa taala, ia satu perkara yang membosankan. Melainkan seseorang yang istiqamah. Ada seseorang yang benar-benar istiqamah, dia sentiasa menjaga solat dia, maka tuan-tuan akhirnya lama kelamaan ketaatan itu berubah daripada bosan akhirnya menjadi kemanisan. Dia suka solat, dia suka berzikir pada Allah, dia suka. Masa untuk masuk ke dalam syurga Allah SWT ni, kena bersabar dalam melaksanakan segala titah perintah Allah SWT. Maka syurga itu dikelilingi dengan sesuatu yang dibenci. Makna tuan-tuan, segala perintah Allah SWT ni tak ramai manusia boleh buat. Sebab apa? Saya bagi contoh yang mudah. Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baca Al-Quran ia merupakan satu perintah Allah, merupakan ibadah. Ramai mana orang yang baca Al-Quran? Mungkin boleh baca sekejap je. Di antara Al-Quran dengan kita kata apa, handphone, Facebook dan sebagainya, menonton TV dan sebagainya, melakukan perkara-perkara yang selainnya. Maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi dalam hadis disebut, mafhumnya syurga itu dikelilingi dengan sesuatu yang dibenci. Sedangkan neraka dikelilingi dengan sesuatu yang diingini, syahwat. Neraka Allah Ta'ala ni, nak masuk ke dalam neraka, maka siapa yang masuk ke dalam neraka ni? Orang yang masuk ke dalam neraka, yang menjadi penghuni neraka adalah orang yang mengikut hawa nafsu dia. Melakukan maksiat. Perkara maksiat disukai oleh manusia, oleh nafsu. Allah Ta'ala berfirman, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah. Dihiasi bagi manusia ni, pertamanya syahwat. Ada syahwat lelaki ni, ada syahwat terhadap wanita. Bagi seorang lelaki yang telah menikah dengan, maknanya dia nikah, ada isteri yang sah, maka itu tak jadi masalah, itu halal bagi dia. Tapi tuan-tuan, syahwat yang disalurkan kepada dengan cara yang haram, disebut berzina, maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, berzina, minum arak,
segala macam pelbagai maksiat disukai, hiburan disukai, maka neraka Allah Ta'ala ini dikelilingi dengan sesuatu yang diingini oleh syahwat. Maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bila mana kita ni orang Islam, orang beriman pada Allah Ta'ala ini, kita sentiasa taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, walaupun kita rasa bosan, walaupun kita rasa boring, walaupun kita tak suka, kita tetap istiqamah dengan salatnya, dengan segala ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah kita akan menjadi ahli syurga. Tapi bagi mereka yang mengikut hawa nafsu dia, memuaskan hawa nafsu dia sewaktu di dunia ini, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka Allah. Ya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, innal ladzina amanu wa amilus salihati lahum jannatun. Orang yang beriman, beramal soleh, bagi mereka syurga. Bagi mereka syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Manakala tuan-tuan, orang yang melakukan maksiat, mereka yang kufur pada Allah, syirik kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, tempat dia adalah neraka Allah Ta'ala. Baik. Dengan demikian, seorang mukmin sangat memerlukan kesabaran terhadap sesuatu yang dibenci untuk dapat masuk ke dalam syurga. Jadi tuan-tuan, orang Islam, orang mukmin ini, dia kena bersabar, bersabar di dalam mentaati perintah Allah. Apa jua perintah Allah Ta'ala, dia taat, dia laksanakan, walaupun tuan-tuan, dia tak suka, walaupun membosankan. Walaupun perintah Allah Ta'ala itu bagi manusia tak kena dengan syahwat dia. Dia nak melakukan satu maksiat, satu maknanya hiburan, memuaskan hawa nafsu dengan segala macam maksiat. Dia tinggalkan maksiat itu, dia laksanakan perintah Allah SWT. Maka di dalam mentaati perintah Allah, di dalam melaksanakan perintah Allah Ta'ala, perlu kepada sabar. Maknanya taat dalam mentaati perintah Allah juga kena ada sifat sabar. Bila mana tuan-tuan seseorang itu bersabar di dalam melaksanakan segala titah perintah Allah Ta'ala, walaupun dia tak suka, dia sabar di dalam melaksanakan apa jua yang diperintahkan oleh Allah, dia sabar, dia akan masuk ke dalam syurga. Dan memerlukan kesabaran dari sesuatu yang diingini nafsu syahwat untuk boleh selamat daripada neraka. Jadi tuan-tuan, sabar juga diperlukan ketika mana kita nak menjauhkan diri kita, menjauhkan diri kita, mencegah diri kita daripada melakukan maksiat. Walaupun maksiat itu kena dengan hawa nafsu. Hawa nafsu ni suka kepada maksiat. Allah Ta'ala berfirman, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu. Innan nafsa la ammaratum bisu. Yang mengajak kepada perkara-perkara yang jahat, perkara maksiat, mungkar. Maka sabar di dalam mentaati perintah Allah Ta'ala, sabar juga di dalam meninggalkan maksiat. Bila sabar di dalam melakukan perintah Allah, dia akan masuk ke dalam syurga. Bila mana dia bersabar dengan menjauhi diri dia, mencegah diri dia daripada melakukan maksiat, dia bersabar tak melakukan maksiat, maka dia akan selamat daripada neraka. Jika demikian keadaan manusia secara umum, maka secara khususnya orang beriman lebih berat menghadapi cubaan, ujian dan syahwat. Jadi orang beriman ni tuan-tuan, Allah Ta'ala uji dia. Orang beriman Allah Ta'ala uji dengan ujian, cubaan. Mana antaranya ujian apa? Ujian syahwat, hawa nafsu.
Hawa nafsu nak melakukan maksiat. Tetapi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, walaupun diuji dengan maksiat, tetapi dia tetap bersabar, dia tetap istiqamah taat kepada Allah, dia tetap meninggalkan segala maksiat. Jadi orang beriman ini, dia akan diuji oleh Allah. Malah lebih berat lagi ujian dia kepada orang beriman. Allah Ta'ala akan uji dengan ujian yang berat terhadap orang yang beriman. Sejak awal dicipta, mereka memiliki musuh yang selalu menghasut mereka, memperdaya mereka, bahkan selalu menyusuri di celah-celah kealpaan mereka. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, sejak awal dicipta, yang paling mula-mula Allah Ta'ala cipta siapa? Iaitulah Nabi Allah Adam alaihissalam. Jadi tuan-tuan, musuh ni akan menghasut manusia ni. Musuh akan memperdaya manusia. Dan musuh akan mencari peluang di celah-celah kealpaan, kelalaian manusia. Allah Ta'ala telah menguji Nabi Adam alaihissalam dengan iblis yang terlaknat. Nabi Adam, semua sedia maklum bagaimana kisah Nabi Adam alaihissalam dengan iblis. Iaitu kisahnya Allah Ta'ala larang Nabi Adam dan Hawa, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh zalimin. Jangan dekat pokok ini. Kalau kamu dekati, kamu termasuk orang-orang yang zalim. Fa azallahuma asyaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi. Tetapi tuan-tuan, Nabi Adam AS telah diperdaya oleh iblis. Dan akhirnya Nabi Adam memakan buah khuld. Maka tuan-tuan, disebabkan diperdaya, ditipu oleh musuh, iaitu iblis laknatullahi alaih, maka Nabi Adam terperdaya. Allah Ta'ala larang, Allah Ta'ala tegah jangan dekat pokok itu. Akhirnya Nabi Adam makan buah khuld itu. Maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Nabi Adam telah diperdaya, ditipu oleh, dihasut oleh iblis laknatullahi alaih. Maka Nabi Adam diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu ujian kepada Nabi Adam apa dia? Iaitu dia dihasut, dia diperdaya oleh siapa? Oleh iblis laknatullahi alaih. Dan Nabi Adam alaihissalam setelah mana melakukan kesalahan, Nabi Adam alaihissalam bertaubat. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami, wa tarhamna, dan merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, pas kami akan menjadi orang-orang yang rugi. Ini Nabi Adam AS diuji oleh Allah dengan iblis AS. Musuh pada Nabi Adam siapa? Iblis laknatullah. Menguji Musa dengan Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam diuji oleh Allah Ta'ala dengan Fir'aun laknatullahi alaih. Yang mana Nabi Musa alaihissalam ni seorang Nabi Allah, yang Allah Ta'ala berikan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan kisah Nabi Musa alaihissalam ini banyak di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala rakamkan di dalam Al-Quran kisah Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala uji Nabi Musa alaihissalam menghadapi Fir'aun. Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa, idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergi kamu kepada, wahai Musa, pergilah kamu kepada Fir'aun. Dan Nabi Musa AS minta kepada Allah agar
Nabi Harun membantu beliau. Itu sebab di dalam surah Taha juzuk yang ke-16 tu, kata Nabi Musa AS, qala rabbi syrah li sadri, ya Allah, qala rabbi syrah li sadri, lapangkanlah dadaku, wa yassir li amri, permudahkan segala urusanku, pemudahkan urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani. Nabi Musa ni mohon kepada Allah agar lancar lidah dia. Dan Nabi Musa ni waktu dia kecil, kisah dia waktu dia kecil, Nabi Musa ini dia besar di dalam istana Fir'aun laknatullahi alaih. Yang mana ketika mana Fir'aun ni dia menjadi takut. Pengecutnya Fir'aun ni, dia ni takut dia takut akan lahir daripada kalangan Bani Israel ini, bayi yang lahir tu bila mana dia besar, dia akan mengambil takhta, merebut kuasa Fir'aun ini. Maka Fir'aun membunuh semua anak lelaki, wa yastahyun, dan dibiarkan hidup yang perempuan. Fir'aun nak bunuh semua bayi lelaki. Tiba-tiba tuan-tuan, dengan kekuasaan Allah, Nabi Musa ini membesar dalam istana Fir'aun. Yang mana kisahnya, ibu Nabi Musa AS menghanyutkan Nabi Musa dalam sungai, dihanyutkan sampai ke istana Fir'aun. Sepatutnya dibunuh, tetapi tuan-tuan, Nabi Musa membesar menjadi anak angkat Fir'aun. Ini Nabi Musa diuji oleh Allah berhadapan dengan Fir'aun laknatullahi alaih. Panjanglah tuan-tuan kisah Nabi Musa AS ni. Yang mana Nabi Musa ini jugalah Allah Subhanahu wa taala mengurniakan mukjizat kepada Nabi Musa AS. Fa'alqa Musa 'asahu fa idza hiya thu'ban mubin. Nabi Musa melemparkan tongkat dia, maka berubah menjadi ular. Dan Nabi Musa AS berhadapan melawan ahli-ahli sihir. Ahli sihir, dikumpulkan semua ahli sihir untuk lawan Nabi Musa AS. Tongkat Nabi Musa lempar, berubah menjadi ular-ular itu memakan semua ular-ular ahli sihir. Kemudian semua ahli sihir itu beriman kepada Allah. Qalu amanna bil alamin rabbi Musa wa Harun. Tuhan Nabi Musa dan Tuhan Nabi Harun alaihi salam. Maka Nabi Musa, ujian dia apa? Ujian dia berhadapan dengan Fir'aun laknatullahi alaih. Menguji Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Namrud. Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala uji dia. Nabi Ibrahim alaihissalam berhadapan dengan Namrud. Namrud ini dia nak bakar Nabi Ibrahim. Dinyalakan api, besar punya api. Nak bakar, nak masukkan Nabi Ibrahim AS ke dalam api tu guna lestik. Lestik besar punya, nak lestik orang. Biasa lestik ni lestik nak lestik burung kecil je lah. Ini lestik yang besar punya. Kerana apa? Tak boleh dekat dengan api tu. Api tu besar. Dia lestik masuk Nabi Ibrahim AS. Masuk ke dalam api, sejahtera Nabi Ibrahim dalam api. Kuasa Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, rukuni. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, sejuklah. Salaman ala Ibrahim. Selamat Nabi Ibrahim AS.
Selamat Nabi Ibrahim, duduk dalam api, tak terbakar. Nabi Ibrahim Allah Ta'ala uji, dia berhadapan dengan Namrud. Kemudian dan menguji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Jahal yang dilaknat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diuji. Jadi tuan-tuan, orang beriman ini dia akan diuji oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, ahasibanna su'an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yaftanun. Apakah kamu menyangka kamu akan dibiarkan? Kamu mengatakan kami beriman kepada Allah, sedangkan kamu tidak diuji oleh Allah. Allah pasti menguji. Allah berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul. Apakah kamu menyangka kamu akan masuk syurga sedangkan belum datang kepada kamu walamma ya'tikum mathalul ladina khalau min qablikum, belum datang kepada kamu ujian seperti mana diuji kepada umat-umat yang sebelum kamu, daripada kesusahan, kelaparan, segala ujian daripada Allah SWT. Kesusahan diuji oleh Allah. Jangan kita rasa kita ni ahli syurga dah. Betul, kita berdoa kepada Allah, kita bersangka baik pada Allah, kita sentiasa berdoa, ya Allah, terimalah segala amal ibadahku, terimalah keimananku ya Allah, ampunlah segala dosa-dosaku ya Allah, segala kepincangan, kekuranganku ya Allah, masukkanlah daku ke dalam syurga-Mu ya Allah. Kita sentiasa berdoa kepada Allah agar Allah masukkan kita ke dalam syurga. Tapi jangan kita menyangka kita ni akan masuk syurga. Allah SWT berfirman, jangan kamu rasa kamu ni masuk syurga. Jangan kamu rasa am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kamu sangka kamu masuk syurga? Maksudnya nak masuk syurga itu Allah Ta'ala uji terlebih dahulu. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, bila mana Allah Ta'ala uji orang beriman, barulah terbukti bahawa dia ini benar-benar beriman pada Allah. Masya Allah tuan-tuan. Jadi kita tuan-tuan tak perlulah nak minta pada Allah, ya Allah, tak ada ujian lah, kami nak ujian ya Allah, ujian yang berat. Tak perlu kita minta. Tak perlu kita minta, ya Allah, ujilah daku ya Allah dengan ujian yang sangat-sangat berat, supaya daku dapat menandingi para nabi, para rasul, para sahabat, para tabi'in para tabi'in. Tak perlu tuan-tuan. Tapi saat bila mana kita diuji, kita redha. Redha, tawakal, bersangka baik. Masya Allah tuan-tuan. Kita hari ni tuan-tuan masih lagi tuan-tuan di dalam tempoh tuan-tuan, COVID-19 ni tuan-tuan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa, terus berdoa tuan-tuan. Setahun ke 2 tahun ke berapa tahun pun tuan-tuan, terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tuan-tuan, yang berkuasa adalah Allah, yang menghidupkan, yang mematikan. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Aku sakit. Bila aku sakit, ya Allah, siapa yang menyembuhkan? Allah SWT. Jadi kita dalam tempoh apa sekarang tuan-tuan? Muhammad Aman Nazri. Terima kasih tuan. Fasa pemulihan. Fasa pemulihan tuan-tuan. Dah macam-macam tuan-tuan, perkataan tak ingat dah tuan-tuan. Daripada PKP-nya, PKPP-nya, PKB-nya, PKPD, tuan-tuan. Sekarang fasa pemulihan. InsyaAllah kita ikhtiar, kita berusaha. Yang vaksinnya, yang SOP-nya,
ikut SOP yang ketat dan sebagainya, kita follow tuan-tuan, kita ikut tuan-tuan. Dan yang paling penting, yang paling utama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shfi mardana, Allahumma shfi mardana. Allahumma ya dafi'al bala wa ya sami'ad du'a. Ya Allah yang menolak bala, wa ya sami'ad du'a, ya Allah yang maha mendengar. Idfa'anna hadzal waba wal bala wal marad wal syada'id wal mihan. Idfa'anna ya Allah, angkatlah ya Allah, selamatkanlah kami ya Allah daripada segala penyakit, daripada wabak ini ya Allah. Bilutfika ya latif, bilutfika ya latif, dengan kelembutanmu ya Allah. Baik, berbalik tuan-tuan kepada ujian. Allah uji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Jahal. Abu Jahal. Seorang lagi Abu Lahab. Abu Lahab ni tuan-tuan, bukan orang lain. Abu Lahab ni tuan-tuan, bapa saudara Nabi SAW. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Nabi Muhammad SAW tuan-tuan berhadapan dengan Abu Jahal, dengan Abu Lahab. Nabi SAW ini digelar Al-Amin. Penduduk Mekah memanggil Nabi SAW, memberikan gelaran kepada Nabi SAW dengan gelaran Al-Amin. Tetapi tuan-tuan, ketika mana, saat mana Nabi SAW menghimpunkan mereka, Nabi SAW berkata, jikalau aku mengatakan di sebalik gunung, di sebalik gunung ini ada musuh yang akan menyerang, apakah kamu percaya? Penduduk Mekah mengatakan, kami percaya, kerana engkau Al-Amin, engkau seorang yang amanah. Tapi bila mana Nabi SAW mengatakan, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mengajak, menyeru kamu semua agar mengesakan Allah, beriman kepada Allah, ikutlah ajaran yang dibawa oleh. Di mana Nabi SAW mengisytiharkan, mengatakan bahawa Nabi SAW adalah utusan Allah, menyeru mereka beriman kepada Allah SWT. Kata Abu Lahab laknatullah, tabban laka ya Muhammad, celaka engkau Muhammad, alihada jama'tana. Tujuan ini kamu ajak kami berhimpun di sini, alihada jama'tana, celaka engkau Muhammad. Maka tuan-tuan, Abu Lahab yang mengatakan celaka kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Taala rakamkan dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhat lahab wa imra'atu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Abu Lahab dan juga isteri dia, tabbat yada abi lahab wa tab, celaka. Allah Ta'ala rakamkan dalam Al-Quran kerana dia mengatakan celaka kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diuji oleh Allah. Jika nak cerita tuan-tuan, ujian yang dirasai, ditempuhi, dihadapi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu banyak. Berhadapan dengan kaum musyrikin, berhadapan dengan golongan munafikin, berhadapan dengan Abu Lahab, Abu Jahal. Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan nabi-nabi yang lain. Nabi Adam diuji, Nabi Musa diuji, Nabi Ibrahim alaihissalam diuji, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, Nabi Shu'aib alaihissalam. Semua nabi rasul diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang berbunyi, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyaw wa nasira.
Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi musuh dalam kalangan orang-orang yang bersalah. Allah Ta'ala jadikan kepada tiap-tiap nabi ini ada musuh. Ada musuh dalam kalangan orang yang bersalah. Nabi Muhammad SAW ada musuh. Nabi Nuh AS, Nabi Ibrahim AS, Nabi Musa AS, Nabi Shu'aib AS. Ada musuh semua. Daripada kaumnya, daripada raja-raja yang zalimnya. Likulli nabiyyin, setiap nabi ada musuh. Wa kadzalika ja'alna, kami jadikan bagi setiap nabi ada musuh. Musuh-musuh ni dalam kalangan orang yang bersalah. Cukuplah Tuhanmu, wahai Muhammad, menjadi pemimpin ke jalan mengalahkan mereka. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Cukuplah, Allah Ta'ala berfirman pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, cukuplah Tuhan kamu, cukuplah Allah Ta'ala itu menjadi pemimpin ke jalan mengalahkan mereka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan bagaimana, tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni adanya Abdul Muttalib. Adanya Abdul Muttalib, datuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang disegani. Dan adanya isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, yang senantiasa memberikan semangat, menyuntik semangat, jadi tulang belakang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala hendak Nabi sallallahu alaihi wasallam ini hanya bergantung kepada Allah Ta'ala semata-mata. Pada awalnya Nabi SAW adanya Abdul Muttalib yang disegani, yang ditakuti oleh kaum musyrikin, musuh-musuh Nabi SAW. Ketika mana saat mana meninggal Abdul Muttalib, maka tuan-tuan tidak ada lagi tempat pergantungan Nabi SAW. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana ketika mana Abdul Muttalib meninggal dunia, maka tuan-tuan, musuh-musuh Nabi SAW menjadi berani untuk menyakiti Nabi SAW, untuk membunuh Nabi SAW. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, Allah Ta'ala ambil nyawa Abdul Muttalib, datuk Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, sedih dengan kematian datuknya, dengan kematian isteri tercinta Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, bila mana orang yang dikasihi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini telah mati sampai ajalnya, Allah Ta'ala cabut nyawa-nyawa, Allah Ta'ala ambil nyawa mereka, maka Nabi SAW hanya bergantung sepenuhnya kepada Allah SWT. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Cukuplah Tuhanmu, wahai Muhammad, cukuplah Tuhanmu, iaitu Allah Subhanahu wa taala, menjadi pemimpin ke jalan mengalahkan mereka, serta menjadi penolong bagimu terhadap mereka. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian demi ujian, tuan-tuan, ditimpakan. Allah Ta'ala uji kepada para Nabi Rasul alaihi salam. Baik, para Nabi dan Rasul, Allah Ta'ala merupakan manusia yang paling berat cubaannya. Tuan-tuan, kalau kita rasa, tuan-tuan, kita diuji dengan ujian yang berat, ujian hari ini, tuan-tuan, fasa pemulihan, sampai hujung tahun ke,
tahun depan sambung ke wallahu alam. Yang sakitnya, yang tak ada kerjanya, yang dah stres, mental lah duduk dalam rumahnya dan sebagainya. Anak-anak tak bersekolahnya, kena buat PDPR-nya, macam-macam tuan-tuan. Kalau kita rasa Allah beratnya ujian ni, kita kena ingat, kita kenangkan, kita kena ingat bahawa ujian yang Allah Ta'ala timpakan kepada para Nabi, para Rasul AS jauh lebih berat. Walaupun tuan-tuan iman kita ni tak kuat, tapi tuan-tuan kita cuba pujuk hati kita, kita ulang-ulang tuan-tuan, kita katakan bahawa ujian para Nabi, para Rasul itu jauh lebih berat. Kemudian orang yang seperti mereka dan generasi selanjutnya seperti mereka juga. Begitu juga tentang para Nabi Rasul AS diuji oleh Allah Ta'ala. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in juga diuji oleh Allah Ta'ala. Para tabi'in, para tabi'in radhiyallahu anhu rahmatullahi alaih. Mereka yang hebat-hebat, yang diredai oleh Allah, mereka ini semua diuji oleh Allah SWT. Kerana ujian itu mengangkat darjat. Bila mana kita diuji oleh Allah SWT, Allah Ta'ala ia merupakan kafarah, mengampun dosa-dosa kita diampunkan dan dia angkat darjat kita. Kita orang beriman tuan-tuan diuji oleh Allah SWT, hatta kalau kita terpijak duri sekalipun tuan-tuan, itu juga dikira ujian daripada Allah SWT. Kita cuba tuan-tuan, kita pujuk hati kita, pujuk diri kita tuan-tuan, biasakan lidah kita ini dengan memuji Allah SWT. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Apa lagi kita nak buat tuan-tuan? Kita duduk rumah, stay at home, duduk rumah. Duduk rumah tuan-tuan, apa boleh kita buat tuan-tuan selain beribadah kepada Allah? Bukan tak boleh buat benda lain, buatlah, tak ada masalah. Kita manusia biasa, lumrah lah. Kita nak tengok TV ke, kita nak tengok handphone ke, kita nak bersenam ke, kita nak buat apa, buatlah tuan-tuan. Tapi jangan sampai tuan-tuan kita abaikan tuan-tuan zikir pada Allah, membaca Al-Quran, bermunajat, supaya kita tuan-tuan, supaya dekat diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada cara lagi tuan-tuan untuk kita meyakini kekuasaan Allah, untuk kita meyakini tuan-tuan semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang berlaku tuan-tuan pasti ada hikmah. Pasti ada hikmah di sebaliknya tuan-tuan. Bila mana kita ulang-ulang tuan-tuan, kita ulang-ulang tuan-tuan kebesaran Allah, kita ulang tuan-tuan semua perkara itu baik, kita ulang-ulang tuan-tuan bersangka baik dengan Allah SWT, husnuzan dengan Allah SWT, insya-Allah hati kita akan tenang. Hati kita akan tenang. Sebagaimana yang telah disebutkan, di atas syurga dikelilingi dengan sesuatu yang dibenci, kerana para perompak jalanan itu selalu berkait dengan jalan kebenaran. Semoga Allah SWT merahmati orang yang berkata dalam syairnya. Baik tuan-tuan, puan-puan, semua jemaah Surau An-Nur Bandar Puteri Kelang, insya-Allah sikit lagi tuan kita tutup dengan syair. Itu kata syair ni, aku diuji dengan 4 perkara, menguasai kecuali kerana sangatnya kesengsaraan dan kemalanganku. Iblis, dunia, nafsu dan hawa. Ini tuan-tuan kita diuji. Iblis menghasut kita, dunia ini ujian, nafsu dan hawa nafsu kita. Bagaimana aku boleh terlepas sedangkan itu semua adalah musuhku? Iblis berjalan di jalan yang menghancurkanku. Nafsu memerintahkanku dengan segala cobaanku. Aku melihat hawa memanggil hatiku. Dalam kegelapan berbagai-bagai syubhah dan pendapat. Perhiasan dunia berkata, apakah engkau tidak melihat keindahan dan kebanggaan pakaian dan wibawaku? Baik, tujuan setiap mukmin adalah mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan kita dalam hidup kita, kita nak apa tuan-tuan? Kita nakkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita nak dalam hidup kita tuan-tuan adalah kita nak keredaan Allah. Kita nak Allah redha kepada kita.
Dan tujuan kita tuan-tuan, kita dapat redha Allah dan syurga Allah SWT. Bila mana Allah Ta'ala redha pada kita, Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam syurga. Tuhan semesta alam. Syurga mengharuskan adanya harganya kerana ia adalah barang yang mahal. Harga syurga adalah kesabaran terhadap malapetaka dan kesengsaraan. Jadi tuan-tuan, perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kata pengarang, syurga itu mahal. Syurga ni tuan-tuan, kalau kita nak beli dengan wang ringgit, tidak ada nilai, yang tidak ada jumlah berapa harga tuan-tuan untuk kita beli syurga Allah, tidak ada nilai. Kalau ada nilai sekalipun kita tidak mampu, dan sememangnya tidak ada nilai syurga itu. Syurga tuan-tuan, kita tak boleh beli. Orang yang paling kaya atas muka bumi ni pun tak boleh beli tuan-tuan. Tak boleh bayar untuk masuki syurga Allah SWT. Jadi harga nak masuk syurga ni apa tuan-tuan? Kata pengarang, iaitulah kesabaran terhadap malapetaka dan kesengsaraan. Bila mana kita bersabar dengan ujian daripada Allah SWT, baik malapetaka, baik kesengsaraan, baik kesakitan, baik wabak dan sebagainya tuan-tuan, kita sabar, kita redha pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita layak untuk memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya kira cukup kuliah live FB surau An-Nur Bandar Puteri Kelang pada malam ini. Cukup setakat itu yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya ada salah silap datang daripada kekurangan kejahilan diri saya mohon keampunan kepada Allah Ta'ala. Saya minta maaf dengan tuan-tuan semua yang menonton FB Live pada malam ni. Dan sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih kepada pengurusi surau dan juga kepada semua staf kepimpinan surau An-Nur Bandar Puteri Kelang kerana memberikan kepada saya peluang untuk saya terus memberikan kuliah pada setiap bulan. Saya ucapkan terima kasih. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang membalas. Jazakallah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.